Bertemu kembali dan kita terus membincangkan berkenaan dengan PKP dan juga apa yang diperlukan oleh pekerja, majikan dan juga perniagaan. Untuk membincangkan perkara tersebut, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razban Abdul Latif, Pensyarah Keadaan Putra Business School UPM. Prof, pertama sekali tiada yang meragukan keperluan PKP untuk pastikan kita kawal penularan COVID-19 terutama selepas KKM umum penemuan varian COVID-19 dari UK yang lebih mudah menular. Namun pengumuman yang dilakukan Perdana Menteri masih lagi timbulkan pelbagai persoalan terutama berkenaan dengan SOP. Apa pendapat doktor, Prof, adakah sepatutnya SOP dan untuk ekonomi dan juga perniagaan diumumkan terus malam? Ya, saya sebenarnya mengharapkan respon ataupun tindakan yang lebih proaktif dan bukannya reaktif, sebab kalau kita lihat hari ini sudah 301 hari kita di dalam suasana PKP yang pelbagai peringkat. Dan kalau kita menjangkakan, sebenarnya ramai telah menjangkakan PKP akan diperkenalkan semula. Jadi yang penting sebenarnya apabila PKP diumumkan kembali, adakah SOP yang sebelum ini pernah diguna pakai pada permulaan PKP pada awal tahun lepas itu, apakah yang akan kekal dan apakah yang akan ditambah baik? Dan ini sebenarnya boleh diumumkan terlebih awal, tidak perlu menunggu pengumuman Perdana Menteri ataupun macam kalau kita dengar pengumuman yang terkini dia kata dia akan umumkan hari ini tetapi esok kita akan bermula, dan ini akan menimbulkan keresahan, kebimbangan ataupun situasi yang sukar bagi mana-mana perniagaan ataupun organisasi yang terpaksa mengadaptasi kepada SOP yang belum tentu sama dengan yang sebelum ini. Sepatutnya SOP yang orang kata akan kekal dari segi pelaksanaan, dari segi tindakan yang perlu dilakukan oleh setiap individu ataupun organisasi harus diumumkan terlebih awal, dan hanya SOP yang mungkin terperinci khusus kepada industri tertentu atau perniagaan tertentu baru akan diumumkan mengikut keperluan ataupun situasi semasa PKP. Sebab kalau kita lihat PKP dulu masa 18 Mac diumumkan itu, suasana jangkitan berbanding dengan sekarang adalah berbeza. Kita ada varian COVID-19 daripada UK mudah menular, jadi mungkin ada SOP yang lebih yang kata ketat ataupun lebih terperinci. Tetapi saya lihat SOP secara keseluruhan untuk perniagaan itu harus kekal sama, dan itulah saya berpendapat sepatutnya pengumuman tentang SOP ini harus diumumkan terlebih awal tanpa menunggu pengumuman PKP daripada Perdana Menteri. Dan Prof, mungkin Prof lihat komunikasi tentunya penting dalam PKP ini. Apa yang diperlukan komuniti perniagaan dari segi komunikasi untuk menjamin satu ketentuan? Apa yang Dr. Prof dapati daripada tinjauan dan juga bualan Prof dengan ahli-ahli perniagaan di luar sana berkenaan dengan perniagaan mereka, operasi mereka dan juga pakar-pakar ekonomi lain? Ya, apabila saya melihat respon daripada komuniti, daripada perniagaan, daripada pihak-pihak berkepentingan berkenaan apa yang berlaku sekarang, masalah komunikasi itu sebenarnya wujud. Sebab kalau kita lihat, seperti saya sebut, semasa PKP yang pertama diumumkan pada 18 Mac 2020 itu, pada masa itu jangkitan 3 angka baru berlaku macam 3 hari berturut-turut terus diumumkan PKP. Tetapi kita lihat apabila jangkitan sekarang yang 4 angka ni telah pertama kali terjadi semasa 24 Oktober tahun lepas dan mula menjadi ketara dan menjadi kebiasaan bermula awal November. Prof. Ya. Prof, maaf. Hello. Prof, maaf Prof, saya harus menghentikan temu bual ini untuk memberikan laluan kepada satu perkembangan terkini yang kami dapati. Kita terus bersama dengan wartawan Najib Ma'aruf yang ketika ini berada di WTC. Prof, kami akan cuba dapatkan Prof lagi selepas ini untuk dapatkan reaksi Prof berkenaan dengan perkembangan terkini ini dalam jam-jam akan datang. Najib Ma'aruf, teruskan. Okey, terima kasih. Terima kasih rakan setugas Rizal Zulkafli atas perkembangan yang dikongsikan berkaitan dengan perniagaan dan juga ekonomi sesuai dengan pengenalan semula PKP. Ini pengumuman yang baru kami terima, kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Istana Negara, iaitu adalah dimaklumkan bahawa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah
telah pun berkenan menerima menghadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Negara pada 11 Januari 2020, di mana pada sesi menghadap yang berlangsung selama 45 minit bermula jam 5.30 petang, Tan Sri Muhyiddin telah menyembah maklum keputusan mesyuarat jemaah kabinet berkenaan cadangan pelaksanaan pengisytiharan proklamasi darurat sebagai langkah proaktif untuk membendung dan melandaikan kes positif COVID-19 harian yang telah mencecah 4 angka secara berterusan sejak bulan Disember yang lalu. Setelah memperhalusi penjelasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan sembah taklimat daripada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun, Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Effendi Buang, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Abdul Ghani Saleh, maka Sultan Abdullah berpandangan bahawa penularan wabak COVID-19 di negara ini berada di tahap yang amat kritikal dan adanya keperluan pengisytiharan proklamasi darurat berdasarkan Fasal -1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Dan perlu dimaklumkan bahawa perkenan ini juga telah mengambil kira rundingan Seri Paduka Baginda dengan Raja-Raja Melayu. Perkenan ini turut mengambil kira keselamatan diri rakyat dan kepentingan negara. Ianya juga berdasarkan statistik semasa COVID-19, khususnya kekangan kemudahan logistik mengikut negeri-negeri yang telah dipersembahkan semasa sesi taklimat tersebut. Dan juga itu antara sedikit kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Istana Negara. Dan juga pada jam ini saya nak bersama dengan pakar perlembagaan Profesor Mahdi Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz yang bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, reaksi segera Prof terhadap pengumuman yang dikeluarkan oleh pihak Istana Negara, Prof. Ini adalah satu pengumuman yang sangat besar, keputusan yang diambil oleh Kebawah Duli untuk mengisytiharkan atau berkenan kepada pengisytiharan darurat ini. Dan saya secara peribadinya mengharapkan pengisytiharan ini akan memberi kemudahan untuk Kebawah Duli juga menangani isu-isu yang berkaitan dengan seperti yang dinyatakan, mungkin hal berkaitan dengan penularan COVID, untuk mengawal penularan COVID itu dengan memudahkan apa juga perundangan yang berkaitan, dan mungkin juga dalam keadaan semasa negara juga menghadapi bencana alam seperti banjir. Dan saya fikir ini adalah syarat prasyarat yang telah ditepati untuk pengisytiharan darurat di bawah perkara 150 dalam Fasal 1 Perlembagaan Persekutuan. Prof, tapi sebelum itu Prof, ingin saya bacakan terlebih dahulu selebihnya kenyataan yang kita terima, di mana yang di-Pertuan Agong juga memberi perkenan untuk tempoh pelaksanaan darurat ini sehingga 1 Ogos 2021 atau sehingga suatu tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Sultan Abdullah juga turut berkenan terhadap cadangan kerajaan bagi pembentukan satu jawatan kuasa bebas yang akan dianggotai oleh ahli-ahli parlimen kerajaan dan pembangkang serta pakar-pakar kesihatan dan yang berkait. Jawatan kuasa bebas ini akan mengesyorkan kepada Seri Paduka Baginda sekiranya pelaksanaan darurat ini dapat ditamatkan lebih awal. Perlu ditegaskan bahawa Seri Paduka Baginda amat prihatin terhadap keselamatan diri rakyat jelata, khususnya pada ketika ini rakyat di beberapa negeri masih mengharungi bencana banjir, dan Seri Paduka Baginda menzahirkan rasa kegusaran terhadap kesan bencana banjir dan kenaikan mendadak angka jangkitan COVID-19 di negara ini sekiranya tidak dibendung dan dikawal dengan berkesan, maka ianya akan memudaratkan kesihatan rakyat dan kesejahteraan negara. Prof. Syam Rahayu, bagaimana untuk kita memahami darurat pada yang diisytiharkan ini? Apakah perincian yang boleh Prof mungkin kongsikan dalam sudut perlembagaan untuk kita memahami apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan pada tempoh darurat ini, Prof? Okey, pertama kalau kita lihat kepada apa yang kenyataan atau titah diraja yang dikeluarkan oleh istana itu, kita nampak bahawa perkara utama yang diberi perhatian ialah tentang
penularan COVID dan peningkatan kes. Ya, kalau kita merujuk kepada perkara 150 dalam fasa 1 Perlembagaan Persekutuan, pengisytiharan darurat itu boleh dilakukan sekiranya ancaman besar terhadap kedudukan ekonomi, keselamatan negara dan ketenteraman awam. Dan saya fikir ketenteraman awam adalah sesuatu yang relevan untuk kita kaitkan dengan urusan pandemik. Dan seterusnya, kalau ikutkan dari segi jangka masa, ya, berapa lamakah peraturan pengisytiharan darurat itu boleh berlangsung, sebenarnya kalau ikutkan peruntukan perlembagaan, kita tidak ada had masa. Tetapi mungkin pada anggapan ataupun pada pandangan pihak-pihak yang berkuasa dalam memberi pandangan kepada ke bawah dulu itu menyatakan mungkin dalam beberapa bulan yang diperlukan, 8 bulan yang dinyatakan itu diperlukan untuk mengawal keadaan. Jadi perlembagaan tidak menyatakan jangka masa. Jadi oleh itu mungkin ia boleh berlaku, ia boleh tamat atau ditamatkan dengan satu perungkaian yang dibuat oleh Parlimen dalam masa yang lebih singkat daripada bulan 8 seperti yang disebutkan tadi. Jadi dari segi perundangan di situ kita nampak adanya asas perundangan untuk pengisytiharan darurat. Yang keduanya adanya asas untuk menentukan jangka masa darurat itu boleh berlangsung. Jadi untuk persoalan apakah yang boleh dilakukan dalam keadaan darurat itu, sepastinya kalau kita melihat kepada pengisytiharan darurat itu, ia membenarkan perundangan-perundangan yang boleh diluluskan ataupun polisi-polisi yang boleh diluluskan tanpa terikat dengan peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan, terutamanya termasuklah berkaitan dengan hal kebebasan diri. Contoh, dalam keadaan darurat ini kita boleh buat sekatan-sekatan seperti MCO lah, ya, yang lebih berupaya untuk mengekang daripada berlakunya penularan COVID, dan pihak berkuasa seperti Kementerian Kesihatan juga boleh menggunakan keadaan darurat ini untuk memastikan penularan COVID itu boleh disekat dengan menggunakan peraturan-peraturan yang lebih strict. Dan begitu juga dengan employment of Angkatan Tentera juga mungkin boleh digunakan untuk bukan sahaja untuk, jangan silap faham saya, ya, bukan untuk menggunakan kekerasan dan sebagainya, tetapi untuk memudahkan employment ketenteraan bagi mengawal keadaan COVID itu sendiri. Seperti sebelum ini kita gunakan tentera atau kerajaan membenarkan penggunaan militeri ini untuk pengawalan COVID, dan sebenarnya kita tidak mempunyai akta khusus untuk membenarkan military employment itu, deployment of military itu. Tapi dalam keadaan darurat ini boleh menggunakan kita menggunakan human resource ataupun sumber manusia yang ada dalam militeri itu untuk mengukuhkan penguasaan undang-undang berkaitan dengan keselamatan. Dan begitu juga penggunaan tempat-tempat untuk dikuarantinkan dan sebagainya, ya. Jadi ia memudahkan dari segi keadaan darurat ini, memudahkan pihak berkuasa dari segi penggunaan undang-undang yang tidak perlu melalui Parlimen tetapi boleh diisytiharkan melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak berkuasa, termasuklah kerajaan dan juga agensi-agensi kerajaan itu untuk pengawalan penularan COVID tersebut. Prof, apa maksudnya darurat ini kepada semua pentadbiran dan juga pengurusan negara, Prof? Okey, sebenarnya darurat itu seperti yang saya nyatakan tadi untuk memudahkan penggunaan sumber manusia dan sebagainya. Contoh kita nak hire personnel ataupun militeri tadi untuk mengadakan kawalan-kawalan berkaitan dengan penularan COVID, ya. Bukan untuk menggunakan ketenteraan bagi kekerasan, itu saya tidak mahu rakyat Malaysia silap faham tentang itu. Tetapi untuk memudahkan, membantu, menambah lagi personal untuk tujuan penularan ini, untuk tujuan mengekang penularan COVID ini. Jadi di sini kita nampak agensi kerajaan itu lebih mudah untuk melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan sekatan terhadap penularan COVID.
Prof, bagaimana untuk rakyat memahami? Kerana semalam rakyat baru mendengar perkabaran tentang pelaksanaan PKP dan hari ini pula pengisytiharan darurat. Bagaimana untuk rakyat memahami kedua-dua perkara ini dan juga adakah ini bermakna kerajaan mempunyai kuasa untuk menggubal atau bertindak dengan kuasa yang lebih atau bagaimana, Prof? Ya, itu juga adalah antara dimensi yang kita perlu lihat. Betul, kita ada MCO, PKP, PKPB dan sebagainya tu. Kita boleh, itu adalah suatu pendekatan yang pernah kita ambil dahulu yang memadai untuk keadaan ketika itu. Tetapi apabila yang saya nampak, apa yang dibawa oleh kerajaan ialah seperti pengumuman yang dibuat oleh Ketua Pengarah Kesihatan, penularan COVID ini semakin berleluasa dan ia mungkin tidak lengkap atau tidak cukup atau tidak memadai dengan menggunakan undang-undang yang biasa atau peraturan di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit itu. Dan ia memerlukan lebih tenaga. Contohnya apabila kita menggunakan lebih 80% dah kita punya perkhidmatan kesihatan itu, jadi ia memerlukan satu kesukaran. Jadi sebenarnya ia menjadikan satu kesukaran untuk agensi terbabit itu meneruskannya. Kalau dulu memang kita lengkap atau cukup untuk MCO ataupun PKP atau PKPB atau PKPD itu. Jadi sekarang mungkin keadaan itu yang saya perhatikan. Perkara yang telah berlaku ialah penggunaan fasiliti di hospital itu sudah tinggi. Kita sudah berapa lama seperti dinyatakan dalam Titah Diraja itu sudah berapa lama 4 angka dan kemungkinan 4 angka itu semakin meningkat dan kita mencecah pada 3,000 kes pada setiap hari. Maka di sini mungkin saya fikir Kementerian Kesihatan telah mempunyai agenda-agenda tertentu untuk mengekangnya. Jadi sekiranya kita pergi ke parlimen dan saya nampak juga ia adalah menjadi lambat kalau kita kerajaan bertindak mengikut perbahasan-perbahasan dalam parlimen dan terutamanya rakyat Malaysia juga sedar tentang keadaan politik sekarang. Sekiranya kita menggunakan mekanisme biasa untuk membuat perundangan bagi mengawal keadaan ini, ia mungkin menjadikan keadaan itu lambat. Jadi keadaan yang lebih efektif ialah dengan pengisytiharan darurat supaya kerajaan boleh menggunakan atau agensi-agensi terbabit yang berkaitan dengan COVID ini boleh menggunakan ruang yang cepat dan mekanisme yang lebih pantas untuk menyelesaikan masalah penularan COVID ini. Prof, satu jawatan kuasa bebas yang akan dianggotai oleh ahli-ahli parlimen kerajaan dan juga pembangkang serta pakar-pakar kesihatan dan berkait yang akan diwujudkan untuk memberikan nasihat kepada Seri Paduka Baginda berkaitan dengan pelaksanaan darurat sama ada boleh ditamatkan lebih awal ataupun sebaliknya. Bagaimana untuk kita memahami pemisahan kuasa ini antara kerajaan yang memimpin dalam tempoh darurat dan juga jawatan kuasa ini? Apa perbezaan fungsi kedua-dua ini? Okey, penubuhan jawatan kuasa ini adalah mungkin untuk menyatakan tentang pandangan-pandangan pakar, kalau kita kata dari segi kepakaran yang berada dalam Kementerian Kesihatan itu dan juga mungkin juga kita boleh mendapatkan kepakaran dari luar negara juga untuk jawatan kuasa tersebut. Jadi apabila ada gabungan antara orang politik dan juga wakil parlimen itu menunjukkan masih ada perwakilan rakyat yang telah memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam jawatan kuasa tersebut. Jadi walaupun ia tidak menerusi parlimen tapi jawatan kuasa ini adalah satu jawatan kuasa yang boleh dikatakan sebagai suatu jawatan kuasa khas yang menumpukan pekerjaan mereka itu kepada mengekang ataupun menyekat penularan COVID ini. Jadi sekarang ini kita ada 2-3 entiti ya. Kita ada pihak kerajaan, kita ada jawatan kuasa dan kita ada yang di-Pertuan Agong sendiri ya. Jadi di sini kalau dalam keadaan darurat itu apabila parlimen tidak bersidang, ia sebenarnya tidak bersidang secara concurrent atau secara bersama, Dewan Rakyat dan Dewan Negara tidak bersidang secara concurrent, maka kuasa untuk membuat undang-undang itu, cara undang-undangnya dalam peruntukan perkara 150 itu, ia memberi kuasa kepada yang di-Pertuan Agong. Jadi yang di-Pertuan Agong boleh membuat undang-undang berkaitan dengan darurat itu. Yang di-Pertuan Agong dalam konteks ini bukan dinasihati oleh kerajaan,
semata-mata, tetapi yang di-Pertuan Agong dinasihati oleh majlis ini. Jadi apabila yang di-Pertuan Agong mahu membuat suatu keputusan atau suatu undang-undang bagi tujuan menangani hal-hal berkaitan dengan COVID-19 ini, maka yang di-Pertuan Agong boleh dinasihati oleh majlis yang ditubuhkan tersebut. Ia bukan mata-mata kerajaan, tetapi ialah suatu majlis yang dianggoti oleh wakil-wakil rakyat. Jadi di sini kita kena faham, saya fikir, ia bukan berlandaskan kepada kehendak politik sahaja, tapi ia berlandaskan kepada kepentingan rakyat, dan ini adalah kuasa ke bawah duli yang Mahmula Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong berasaskan kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Jadi penubuhan majlis ini adalah memastikan supaya apa yang disampaikan kepada yang di-Pertuan Agong itu tidak ada bias politik. Maknanya dia bukan sahaja mengambil pendekatan daripada satu sokongan parti politik yang satu sahaja, tetapi ia adalah keanggotaan dan nasihat yang diberikan oleh kedua-dua pihak. Dan di sini adalah gabungan antara pembangkang dengan kerajaan itu amat baik sekali bagi kepentingan rakyat. Dan ditambah lagi dengan kepakaran-kepakaran yang ada daripada agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, terutamanya Kementerian Kesihatan. Jadi itulah dari segi kedudukan undang-undang yang di-Pertuan Agong yang membuat kedudukan undang-undang perlembagaan ialah yang di-Pertuan Agong yang berhak membuat ordinan atau undang-undang semasa darurat apabila kedua-dua Dewan tidak bersidang. Prof, bagaimana? Teruskan Prof, teruskan. Dan sekiranya yang di-Pertuan Agong baru membuat apa-apa undang-undang, baginda akan mendapat nasihat profesional, satu, dan keduanya baginda mendapat juga nasihat daripada ahli-ahli parlimen. Penting untuk rakyat faham bahawa ahli-ahli parlimen yang mereka pilih itu, sama ada pembangkang ataupun kerajaan, tidak ditinggalkan atau tidak diabaikan, dan mereka masih lagi boleh memberi pandangan kepada ke bawah duli untuk kebaikan rakyat. Saya fikir ini adalah keadaan yang bersama sekarang ni, tiga agensi yang penting ni, mereka yang pakar, kerajaan dan pembangkang, dan itu ahli-ahli parlimen dan juga entiti yang di-Pertuan Agong itu sendiri. Prof menyentuh tentang bagaimana untuk menggubal dasar dalam tempoh darurat ini. Dan sebelum ini, kalau kita berdasarkan kepada perlembagaan, segala budi bicara yang di-Pertuan Agong itu sudah pasti berdasarkan juga kepada nasihat seorang Perdana Menteri. Dalam tempoh darurat ini, bagaimanakah ia berfungsi? Dengan kewujudan jawatan kuasa seperti ini, adakah perbincangan itu akan mengambil masa lebih lama untuk sesuatu gubal tindakan dicadangkan dan juga dipersembahkan kepada yang di-Pertuan Agong, Prof? Okey, kedudukan nasihat Perdana Menteri ini adalah tidak begitu relevan lagi dalam keadaan darurat ini. Sebab dari segi perundangan, seperti yang saya nyatakan tadi, kuasa penuhnya ada pada yang di-Pertuan Agong. Mungkin yang di-Pertuan Agong juga akan berkenan pelantikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai ahli dalam majlis yang akan ditubuhkan itu. Jadi majlis ini, kalau kita ikut pengalaman dalam keadaan darurat sebelum ini, itu kita namakan Magaran, itu Majlis Gerakan Rakyat pada ketika itu, ia menumpukan pekerjaannya, menumpukan perbincangannya hanya kepada isu yang berkaitan dengan sebab kenapa proklamasi darurat itu dibuat. Jadi ia akan lebih pantas, ya. Sekarang ni isu berkaitan siapa yang berkuasa, siapa yang lebih mempunyai kuasa atau siapa yang memberi nasihat kepada ke bawah duli, ia bukan lagi terikat kepada jemaah menteri, ya. Sebab apabila keadaan darurat ini dan parlimen tidak bersidang, kuasa sepenuhnya terletak kepada ke bawah dulian di-Pertuan Agong. Cuma kebimbangan mungkinlah dari segi kefahaman politiknya, kebimbangan orang akan berkata di manakah kuasa Perdana Menteri dan sebagainya. Tapi dari segi undang-undang amat jelas sekali, kuasa semasa keadaan darurat ini adalah kuasa ke bawah duli. Dia lebih pantas lagi untuk membuat apa-apa peraturan ataupun undang-undang semasa darurat ini. Prof, adakah pengisytiharan darurat ini adalah berasaskan kepada pengisytiharan darurat yang kita saksikan untuk kita menghentikan PRK seperti di Batu Sapi dan juga Gerik sebelum ini? Prof, adakah ini asasnya dan juga sama, bermakna dalam tempoh ini sebarang cadangan ataupun bentuk pilihan raya tidak boleh diadakan, Prof? Ya, kalau kita lihat kepada Batu Sapi, Gerik dan Bergaya itu, asas kepada pengisytiharan itu ialah
untuk mengelakkan pilihan raya daripada berlaku. Dan sekiranya pilihan raya berlaku, ditakuti COVID itu akan menular kan, dan seterusnya. Tetapi keadaan ini berbeza sebabnya keadaan yang pengisytiharan darurat pada hari ini adalah berbeza kerana kita tidak ada keperluan untuk mengadakan pilihan raya. Ya, saya tidak tahulah kalau orang politik, kita pun membaca di media sosial ada kumpulan-kumpulan orang politik yang mahukan pembubaran dewan dan seterusnya pergi kepada pilihan raya. Tetapi pembubaran dewan tidak berlaku. Jadi ia tidaklah sama dengan kekosongan yang berlaku di 3 tempat yang telah diisytiharkan darurat itu. Tapi saya fikir ini lebih genuine, lebih jelas untuk masalah penularan COVID. Dan suatu jawatan kuasa yang disebutkan tadi juga fokus pada kerjanya ialah untuk mengekang COVID ini. Jadi saya nampak ia sedikit berbeza walaupun kita menggunakan peruntukan yang sama, iaitu perkara 150 dalam Fasa 1 dan 2 Perlembagaan Persekutuan. Tetapi alasan itu sebab itu berbeza. Sebab yang di sana itu berlakunya kekosongan. Ya, dengan 3 tempat itu berlakunya kekosongan, tetapi dalam perisytiharan ini kita belum ada kekosongan dalam kekosongan kerusi. Ya. Jadi parlimen tidak terbubar, tapi darurat diisytiharkan. Ya. Jadi itu sedikit perbezaannya lah. Tapi dari segi kesannya ia sama. Maknanya kalaulah nak bubarkan parlimen semasa darurat pun boleh untuk bubarkan parlimen semasa darurat. Bila bubar dan kursi itu akan kosong kan. Bila kursi akan kosong, akan juga berlaku pilihan raya sekiranya mahu. Tapi maknanya apa yang saya mahu nyatakan ialah pilihan raya juga boleh berlaku dalam keadaan darurat. Dia tidak menghalang pilihan raya daripada berlaku. Tetapi darurat juga boleh menghalang pilihan raya daripada berlaku. Jadi sekarang kalau persoalannya ialah adakah pilihan raya boleh berlaku semasa keadaan darurat? Ya, jawapannya betul dari segi undang-undang boleh berlaku. Tetapi kalau apa tujuan kita pengisytiharkan darurat kalau mahu juga untuk buat pilihan raya kan? Jadi ia sebenarnya boleh berlaku, tetapi dari segi kelogikannya ia mungkin tidak berlaku lah. Ya. Prof, ini termasuk juga mungkin juga kita melihat kalau mandat yang paling dekat untuk tamat iaitu Sarawak sendiri, pilihan raya negeri. Adakah ini terpakai juga di Sarawak untuk tidak ada sebarang pilihan raya negeri mungkin, Prof? Ya, mungkin kalau saya perlu lihat juga Perintah Diraja itu dia pengisytiharan darurat itu untuk seluruh negara ya. Kalau untuk seluruh negara memangnya pengisytiharan darurat itu juga boleh digunakan untuk menangguhkan pilihan raya di negeri Sarawak juga. Okey. Prof, bagaimana jawatan kuasa ini akan dianggotai oleh ahli politik daripada kerajaan dan pembangkang dan juga pakar-pakar dalam perubatan? Tadi kita sebutkan untuk membuat keputusan itu mungkin tempoh panjang melalui parlimen dan sebagainya. Jawatan kuasa inilah yang akan menentukan apa keputusan yang penting. Tetapi kita lihat selagi mana ada pertembungan ahli politik antara kedua-dua pihak ini, kita faham mungkin keputusan itu sukar dicapai sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, Prof. Adakah ini antara kegusarannya walaupun wujud jawatan kuasa mungkin juga perbalahan itu akan wujud dalam setiap keputusan? Okey, kalau kita lihat dari segi gerakannya ialah dia mesti ada ia mesti ada natijahnya yang cepat, keputusan itu yang cepat. Sebab sekarangnya diefektif. Mekanismenya ialah institusi yang di-Pertuan Agong itu. Jadi ke bawah duli yang perlu mengambil peranan yang lebih besar untuk menitahkan supaya janganlah majlis ataupun jawatan kuasa yang ditubuhkan ini meninggalkan kepentingan rakyat. Jadi kita harus ingat bahawa jawatan kuasa ini harus melupakan soal-soal yang berkaitan dengan kepentingan politik masing-masing. Tapi dari segi mekanismenya ialah dari segi susunan aturan kerjanya ialah yang di-Pertuan Agong itu merupakan pemerintah yang paling berkuasa dalam keadaan darurat. Ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi kita sebagai rakyat, pada saya kita beri sokongan kepada Yang di-Pertuan Agong dan rakyat juga boleh bersuara sekiranya jawatan kuasa ini tidak
menepati ataupun gagal mematuhi kehendak-kehendak ataupun keperluan-keperluan untuk keputusan yang pantas. Jadi tak ada guna kita isytihar darurat kalau boleh dilewat-lewatkan atau boleh ditangguh-tangguhkan oleh jawatan kuasa ini. Jadi paling penting ialah yang di-Pertuan Agong itu mengawal pergerakan ataupun mengawal tingkah laku jawatan kuasa ini supaya dapat menghasilkan tujuan sebenar kenapa perisytiharan darurat ini dibuat. Ya. Okey, Prof. Jadi Shamra. saya fikir semua kawalan itu berada di bawah kebawah duli dan tidak haruslah dan tidak patutlah sekiranya jawatan kuasa ini meletakkan kepentingan politik. Keadaan sudah sampai ke penghujung yang begitu ketara sekali apabila darurat ini diisytiharkan. Okey, Prof. Shamra Hayu, terima kasih kerana berkongsikan perkara tersebut untuk kita memahami proklamasi dan juga pengisytiharan darurat ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Dan saya nak bersama dengan rakan setugas saya kembali, Rizal Zulkafli yang berada yang bersama dengan tetamu pada ketika ini. Rizal, saya percaya Rizal juga ingin bertanyakan sudut ekonomi bersama dengan tetamu. Teruskan saja Rizal. Terima kasih Najib Ma'aruf, dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razban Abdul Latif, pensyarah kanan Putra Business School. Sebentar tadi kita bincangkan berkenaan dengan PKP dan apa yang diperlukan perniagaan, majikan dan pekerja. Kita ingin terus bertukar perbincangan kita kepada pengisytiharan darurat ini. Prof, pertama sekali tempoh pelaksanaan darurat sehingga 1 Ogos 2021. Saya tahu ini adalah kenyataan titah yang di-Pertuan Agong, masih lagi tiada lagi SOP dan mungkin SOP akan diberikan pada jam-jam akan datang. Tetapi apa yang Prof ingin lihat bagi komuniti perniagaan, bagi PKS, bagi pekerja, majikan dalam SOP yang diumumkan ini, adakah Prof jangka perubahan antara SOP ini dan juga SOP yang lain berbanding dengan PKP yang diumumkan sebelum ini, Prof? Ya, yang penting sekarang ni apabila kita lihat SOP yang akan diumumkan, adakah ianya sama dengan sebelum ini? Kerana kalau kita lihat seperti saya sebut sebelum ini, semasa PKP mula diumumkan pada awal tahun lepas, tahap jangkitan adalah 3 digit dan sekarang ini adalah 4 digit. Ini bermakna jika tahap jangkitan itu adalah semakin teruk berkaitan dengan pekerja di premis perniagaan, berkaitan dengan pergerakan pelanggan dan juga mereka yang bekerja di pejabat ataupun mereka bekerja di kilang juga, adakah ianya akan menjadi kekal sama seperti dulu ataupun tidak. Dulu kita lihat PKP, SOP semasa PKP mula-mula dikenalkan memang berjaya melandaikan kelut jangkitan. Kita pernah mengalami situasi yang mana tahap jangkitan itu amat rendah dan kali ini terjadi kembali. Dan jika SOP sebelum ini berjaya melandaikan kelut jangkitan, jadi tidak ada masalah untuk menggunakan SOP yang sama. Jadi sebenarnya mungkin komuniti perniagaan dan industri mahu melihat kemungkinan hanya penambahbaikan saja untuk SOP yang sudah ada dan tidak semestinya perlu mewujudkan SOP yang betul-betul berbeza daripada sebelum ini. Biarpun dengan darurat, Prof? Okey, darurat ni bila saya tengok pengumuman ni, dia lebih bertumpu kepada membasmi ataupun menumpukan kepada krisis kesihatan. Dan cuma saya berharaplah bahawa fokus kerajaan itu tidak hanya bertumpu kepada menangani krisis kesihatan saja. Yang penting usaha untuk memulihkan ekonomi semasa menangani krisis kesihatan ini harus diteruskan dan SOP yang mahu diumumkan harus membantu ke arah pemulihan ekonomi itu. Ini yang sebenarnya kita mahu. Kita tidak mahu hanya fokus kepada krisis kesihatan semata-mata, tetapi kita tidak sedar bahawa kadar pengangguran akan meningkat, banyak perniagaan akan gulung tikar, pertumbuhan KJMK yang sepatutnya positif menjadi kekal berudum. Ini kita tidak mahu. Fokus itu hanya diberikan kepada kesihatan, tetapi sebenarnya yang lebih penting juga ialah krisis ekonomi, memulihkan ekonomi dan juga pendapatan serta perniagaan yang ada di negara kita ini. Dan Prof, bagaimana Prof melihat kepada kesan kepada pengangguran yang berlaku kepada angka pengangguran sebelum ini pada Oktober dan November yang masing-masing meningkat balik 0.1% apabila PKPB dilaksanakan di beberapa negeri. Semalam pengumuman berkenaan dengan PKP dan hari ini pengumuman berkenaan dengan darurat. Adakah majikan mungkin akan merasakan satu ketidaktentuan, Prof? Ya, ini juga sesuatu statistik yang sebenarnya merusingkan sebab apabila saya lihat dua data, satu data pengangguran dan satu data
mereka yang mendapat pekerjaan, dan mereka mendapat pekerjaan ini telah kembali ke seperti sebelum terjadinya pandemik ataupun PKP mula dilaksanakan tahun depan. Bermakna jumlah mereka yang dapat pekerjaan sama dengan jumlah tahun lepas. Ini bermakna tidak ada pewujudan pekerjaan yang baru. Tapi pada masa yang sama, pengangguran telah meningkat dengan tinggi 4.7%, walaupun sebelum ini mengalami penyusutan dan kembali meningkat kembali. Dan kita belum lagi mengambil kira graduan universiti yang lebih 100,000 yang masih lagi mencari pekerjaan dan bakal bergraduat tidak lama lagi daripada universiti. Disebabkan itu, saya melihat keperluan untuk menangani kes pengangguran yang tinggi ini amat penting, dan sebenarnya dalam Belanjawan 21 telah diumumkan inisiatif yang dipanggil Jana Kerja, terutamanya satu skim dipanggil MyStep untuk mewujudkan 50,000 peluang pekerjaan di sektor awam, dan juga insentif bagi menyediakan peluang pekerjaan kepada lebih 250,000 pencari kerja yang berjumlah 2 bilion. Inilah yang sebenarnya harus dilaksanakan dengan segera supaya sekurang-kurangnya kita dapat memenuhi keperluan menggaji ataupun memberi pekerjaan kepada 300,000 mereka yang masih menganggur. Ini satu yang saya harap kerajaan akan mula melaksanakannya dengan cepat mungkin. Dan selain daripada pelaksanaan berkenaan dengan pekerjaan tersebut, Prof, ada Prof lihat peruntukan-peruntukan lain dalam Belanjawan 2021 yang boleh dipercepatkan lagi melihat kepada pengumuman darurat yang diumumkan sebentar tadi? Ya, banyak inisiatif dalam Belanjawan 21 yang harus dipercepatkan. Kita yakin bahawa PKP kali ini memang akan memberi kesan kepada perniagaan, terutamanya PKS. Oleh itu, dalam Belanjawan 21 ada disebut bantuan sebanyak 2 bilion untuk bantuan PKS bersasar, dan juga kalau untuk PKS mikro sebanyak 1.2 bilion pembiayaan kredit melalui Tekun Nasional, Agrobank, BSN dan institusi kewangan lain. Ini semua sangat amat penting. Dan ada satu lagi orang kata isu yang perlu diperjelaskan oleh kerajaan. Dalam Belanjawan 21 ada sebut tentang subsidi upah berjumlah 1.5 bilion, tetapi ini hanya untuk sektor pelancongan dan perancangan. Kita lihat ada non-essential services yang tidak termasuk dalam pelancongan dan perancangan yang mungkin akan terjejas, dan kita mahu supaya skop bantuan subsidi upah ini diperluaskan merangkumi sektor-sektor lain yang terjejas. Okey, Prof, dan Prof lihat bagaimanakah kesannya kepada kehidupan seharian, sebab saya tahu kita pun tidak tahu SOP apa yang akan digunakan lagi, namun kita tahu ia mungkin berperincikan seperti apa yang berlaku pada sebelum Hari Raya lepas. Ini berkenaan dengan PKP dan juga jangkaan darurat tentunya lebih ketat lagi. Bagaimana Prof lihat hari ke hari, adakah orang ramai boleh keluar berbelanja, boleh keluar makan, 2 orang saja boleh beli makanan. Bagaimana Prof lihat kepada situasi ini? Saya tahu kita bukan untuk menakutkan orang di luar sana, tapi bukan juga untuk berspekulasi, tapi berdasarkan apa yang kita pelajari daripada tahun 2020, Prof. Ya, apa yang kita pelajari pada tahun lepas, apabila pergerakan rakyat dihadkan kepada 2 orang dan sebagainya, ianya memang memberi kesan kepada industri, kepada ekonomi, kerana rakyat hanya berbelanja benda yang perlu. So, banyak barangan yang tidak perlu itu tidak mendapat sambutan, dan ini menjejaskan banyak perniagaan. Kepada individu pula, mereka akan terjejas kerana kurang sumber pendapatan, dan kita lihat ada 5 rancangan fiskal dilancarkan pada tahun lepas. Tapi sini saya lihat kita telah lebih bersedia, kita telah memperuntukkan peruntukan terbesar dalam sejarah dalam Belanjawan 21, 322.5 bilion untuk memastikan bahawa segala masalah yang dihadapi oleh rakyat dapat ditangani segera. Dan saya mahu melihat juga apa yang kita lakukan, terutamanya beberapa bulan tahun lepas, akhir tahun lepas, iaitu satu unit di bawah Kementerian Kewangan yang dipanggil unit laksana, yang memantau apa yang berlaku di lapangan, what's happening on the ground tu, hampir setiap minggu, dan melaporkan kepada Perdana Menteri. Dan mungkin unit laksana ini, kalau kita ada darurat sekarang ni, mungkin dia perlu boleh laporkan kepada majlis supaya tindakan cepat lebih segera dapat diambil untuk memastikan bahawa kita tidak terlewat dalam memberi bantuan. Sebab apa yang berlaku, kita harus belajar juga daripada tahun lepas, ialah ada peruntukan yang tidak sampai, ada juga peruntukan yang memang sepatutnya untuk mereka yang terjejas, tetapi disebabkan masalah birokrasi, masalah komunikasi dan sebagainya, ianya lambat sampai. Dan kita harus pastikan semua ini tidak berlaku lagi, dan mekanisme sudah ada, infrastruktur agensi yang bertanggungjawab pun telah ada, peruntukan telah diluluskan. Yang penting sekarang ini ialah
semua turun padang untuk memastikan bahawa apa yang dirancang itu dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin. Dan Prof, perkataan darurat itu ada magnitud yang sangat besar. Rakan-rakan saya ahli perniagaan yang mendapat tahu berkenaan dengan pengisytiharan darurat ini, mereka rata-ratanya terkejut dengan pengisytiharan tersebut. Adakah ini akan menjejaskan sentimen perniagaan, sentimen pengguna, sentimen pelaburan di luar sana, Prof? Ya, saya pun terkejut juga sebab bila lihat darurat ni bertujuan untuk dalam teks ucapan rasmi itu bertujuan untuk menangani kes kesihatan, kerana dalam Belanjawan 21 kita kerajaan telah bersetuju atau Parlimen Parlimen telah bersetuju untuk menaikkan siling kumpulan wang COVID-19 sebanyak 20 bilion ringgit kepada 65 bilion ringgit. Bermakna kita ada peruntukan yang besar untuk tahun 2021 ini untuk menangani krisis COVID-19. Dan saya pun terfikir kenapa perlu ada darurat untuk menangani krisis kesihatan, sebab kita dah buat peruntukan yang besar untuk masuk tersebut, dan kita juga dalam proses untuk mengedarkan vaksin dalam masa yang terdekat ini. Disebabkan itu, apabila pengumuman darurat ini tidak menyebut tentang usaha untuk memulihkan ekonomi dan sebagainya, sudah tentu ia akan memberi kebebangan kepada industri, kepada perniagaan, dan juga akan memberi satu implikasi kepada persepsi pelabur, bukan sahaja tempatan, malah pelabur asing. Pelabur asing mungkin mereka tidak tahu apakah yang sebenarnya dimasukkan darurat, emergency. Adakah mereka menganggap darurat itu ada sesuatu yang menyebabkan lebih sukar untuk melabur, lebih sukar untuk melaksanakan perniagaan di Malaysia. Ini yang sebenarnya sekarang ni kita sebut awal pagi tadi tentang komunikasi. Maka komunikasi kali ini juga lagi penting untuk memastikan bahawa darurat ini bukanlah darurat yang seperti kita tengok dalam TV, semua tak boleh keluar itu, tetapi darurat yang hanya bertumpukan kepada menangani krisis kesihatan. Dan kalau berkaitan dengan perniagaan, berkaitan dengan ekonomi, bagaimana? Apakah yang dibenarkan, apakah yang tidak dibenarkan? Komunikasi, penerangan serta ini amatlah penting. Dan Prof, bagaimana untuk pastikan golongan yang sensitif ketika ini, golongan-golongan yang untuk memastikan ketidaksamarataan tersebut tidak lagi besar dalam situasi ekonomi dan juga situasi bergerak harapan melihat kepada PKP dan juga darurat ini? Adakah Prof risau dengan keadaan ekonomi dan kewangan kumpulan miskin bandar, kumpulan-kumpulan yang sensitif ni, Prof? Ya, apabila Perdana Menteri mengumumkan PKP selama 2 minggu, kalau 2 minggu sahaja, mungkin impak dia tidaklah orang kata sebegitu besar. Tetapi saya melihat juga pandangan pakar kesihatan yang merasakan bahawa agak mustahil untuk kita melandaikan kelut jangkitan ini dalam masa 2 minggu. Mereka meramalkan ianya mungkin mengambil masa yang lebih lama, mungkin akan lebih tambah lagi 2 minggu menjadi sebulan ataupun lebih lama. Disebabkan itu, jika ini terjadi, maka golongan yang mudah terkesan, yang sensitif terhadap suasana ekonomi ini akan lebih teruk terjejas. Disebabkan itulah saya berharap juga apabila kerajaan mengumumkan SOP ataupun melancarkan mana-mana inisiatif untuk membantu golongan ini, fokusnya tidak boleh hanya tertumpu kepada 2 minggu ini ataupun kepada 1 bulan, tetapi lebih kepada beberapa bulan. Kalau dulu kita ada kenalkan moratorium 6 bulan, kita ada beri bantuan prihatin nasional dan bantuan perintah rakyat pun diumumkan untuk tahun ini. Tetapi selepas itu mungkin ada perlunya bantuan khusus untuk mereka ini, kerana ini ada sesuatu yang tidak dijangka dalam perancangan untuk Belanjawan 21. Kita ingat Belanjawan 21 ini hanya fokus kepada pemulihan ekonomi, dan kita ingatkan jangkitan itu tidak menjadi lebih serius. Jadi suasana seperti sekarang ini sebenarnya memerlukan perincian yang lebih lagi teliti untuk dari segi bantuan kepada golongan sensitif ini. Dan terakhir sekali, Prof katakan komunikasi jangka panjang untuk memastikan bahawa rakyat tahu apa yang berlaku, perniagaan tahu apa yang berlaku dalam bulan-bulan atau minggu-minggu ke datang. Boleh Prof perincikan lagi komunikasi jangka panjang bagaimana, Prof? Ya, kalau kita lihat, seperti saya sebut, kita telah orang kata di dalam suasana PKP ini dah lebih 300 hari. Sepatutnya apa saja jenis SOP, jenis pengumuman yang dibawa oleh kerajaan kepada individu, rakyat, kepada industri, kepada pelabur adalah sesuatu yang sudah menjadi orang kata konsisten ataupun tidak berlaku perubahan yang terlalu drastik ataupun
pertukaran polisi atau SOP secara tiba-tiba. Dulu kita lihat pernah berlaku apabila SOP diumumkan tetapi pelaksanaannya berbeza, menyebabkan berlaku kekeliruan bukan sahaja di kalangan rakyat, malahan premis penjagaan dan juga pelabur. Di sini kekeliruan itu telah berkurangan, namun apabila berlakunya dua isu ataupun dua perubahan yang besar ni saya anggap, iaitu kembali kepada PKP dan juga pengumuman darurat, kita mahu lihat konsistensi ataupun orang kata apa saja yang diumumkan oleh kerajaan berkaitan dengan SOP dan berkaitan dengan polisi itu masih tidak orang kata akan memberi kejutan lah yang ketara kepada pelabur dan juga perniagaan. Kita mahu lihat bahawa SOP ataupun polisi sedia ada itu dipatuhi seperti biasa, tetapi mungkin ada sedikit penambahbaikan untuk memastikan bahawa ianya akan lebih berkesan daripada sebelum ini. Sebab SOP ternyata memang mampu melandaikan keluk jangkitan seperti yang berlaku pertengahan tahun depan. Namun apa yang berlaku selepas itu adalah sikap mengambil mudah terhadap SOP dan juga menganggap kita telah berjaya menyelesaikan isu kesihatan. Dan ini sebenarnya yang penting dalam komunikasi jangka masa panjang ini, iaitu norma baharu ini akan terus menjadi satu cara hidup yang kekal untuk memastikan bahawa kita tidak orang kata terkena sekali lagi dan lagi menghadapi pandemik COVID-19 ini. Dan terima kasih Profesor Badan Dr. Ahmad Razma Abdul Latif, Pensyarah Kanan Putra Business School, membincangkan berkenaan dengan sebentar tadi berkenaan dengan PKP, namun selepas pengumuman darurat dan pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, kita menukar atau pivot perbincangan tersebut kepada darurat dan juga PKP dan juga SOP. Kita tahu, saya ingin bacakan sedikit di sini, Seri Perdana Baginda memperkenan untuk tempoh pelaksanaan darurat sehingga 1 Ogos 2021.